saya Muhammad Zarul Sazrin bin Abdullah, Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kimia Gunaan, Fakulti Sains Gunaan, UiTM Shah Alam. Nama saya Asrina Wangsilan. Nama saya Muhammad Hafzuddin bin Idris. Nama saya Muhammad Zuhaili bin Muhammad Syuhaimi. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Ahmadi. Pernahkah anda, ibu ataupun ayah anda ataupun sesiapa sahaja menyuruh anda untuk mengeluarkan daging yang beku daripada peti ais, direndam dalam air supaya dia cepat cair? Dan semestinya semua orang pernah. Kadang-kadang kita terlupa untuk keluarkan 5 minit nak masak baru kita ingat nak keluarkan daging tersebut. Tapi pada masa tu nak tunggu daging tu cair sangat lama. Sekiranya kita teruskan juga untuk masak daging tersebut, risiko untuk kita mendapat keracunan makanan adalah tinggi dan sangat berbahaya ya untuk kesihatan kita. Menurut Nielsen, penjualan daging meningkat sebanyak 50% dari awal tahun sehingga bulan Mei berikutan dengan pandemik COVID-19. Disebabkan COVID-19 ni kita tak boleh nak keluar sangat, jadi semua orang akan pastikan stok ataupun bekalan makanan mereka mencukupi di rumah. Jadi dengan membeli daging yang banyak ini, kita boleh simpan dalam peti ais supaya daging lebih tahan lama dan juga kita dapat memelihara nutrisi dan kesegaran daging tersebut. Tetapi, tahukah anda, menurut kajian daripada Rapid Response Center RRC dari Kansas State University, sekiranya cara kita menyahbekukan daging tersebut salah, maka risiko kita untuk kena keracunan makanan adalah tinggi. Ini disebabkan oleh pembiakan bakteria pada daging tersebut. Kita tak dapat lihat bakteria itu dengan mata kasar kita. Jadi, dengan mempraktikkan pengurusan makanan dengan cara yang betul akan dapat mengurangkan risiko tersebut. Jadi, janganlah kita ambil edah pasal perkara ini. Jadi kan, apa cara yang terbaik yang kita boleh buat untuk mencairkan daging yang beku ni? Untuk mencairkan daging yang beku ni, cara yang terbaik adalah dengan kita meletakkan daging yang beku tu di bawah air pipe yang mengalir. Tapi, cara ni menggunakan banyak air dan boleh berlaku pembaziran air. Kalau macam tu, ada tak cara lain yang kita boleh buat untuk improve, untuk menambah baik proses pencairan daging beku ni? Ada. Jawapan dia, dengan kita menggunakan garam. Garam ni, dia boleh membantu dalam merendahkan takat lebur sesebuah ais tu. Jadi dengan kehadiran garam ni, dia akan membantu pencairan ais dengan lebih cepat lagi. Konsep ni sama je dengan orang luar negara menaburkan garam di atas jalan raya untuk mencairkan lapisan air yang beku di atas jalan raya. Terutama sekali waktu musim sejuk. Jadi kan, macam mana sebenarnya garam ni berfungsi? Macam ni. Ais, kebiasaannya akan diselaputi satu lapisan air yang nipis. Sebab tu bila kita pegang ais ni, kita akan rasa ais ni licin. Sebab ada lapisan air tu. Jadi dengan lapisan air ni, ion-ion dalam garam akan meresap masuk ke dalam lapisan air tersebut dan akan menghalang air daripada membeku dan menjadi pejal. Jadi, lapisan air ni akan terus mencairkan ais dan seterusnya ion akan menghalang air yang terbentuk tu daripada kembali membeku. Maksudnya, garam-garam ni merupakan sebuah pemangkin untuk satu proses pencairan ni. Dia seolah-olah macam kita lah. Kalau kita naik kereta ke sesebuah destinasi, ke suatu tempat, pastinya lagi cepat kalau kita naik kereta berbanding dengan kalau kita berjalan kaki ke destinasi yang sama. Macam tu lah juga peranan garam dalam proses ni. Okey, macam mana kita nak mencairkan daging ni? Cara kita untuk mencairkan daging ni adalah dengan meletakkan daging tu di dalam air garam. Proses ni juga boleh menjadi satu proses brining, iaitu proses perapan yang mana ia akan menambah jus di dalam daging tu dan juga menambah perisa daging tu. Jadi, untuk menguji kebenaran keberkesanan proses ni, kami telah menjalankan sebuah eksperimen dengan menggunakan dua ketul daging yang sama saiz. Satu direndamkan di dalam bekas berisi air biasa dan lagi satu direndamkan dalam bekas yang berisi air garam. Daripada eksperimen ni, kami mendapati bahawa daging yang direndam dalam air garam mengambil masa selama 1 jam untuk cair dan lembut, manakala daging yang di dalam air biasa ni memerlukan 1 jam setengah. Jadi ini menunjukkan garam berfungsi dalam mempercepatkan proses pencairan tersebut. Okey, macam mana kita nak periksa bahawa daging tersebut betul-betul cair? Okey, kita dekat daging tu kita check lah di setiap bucu-bucu dia tu
tak ada dah ais ataupun rasa keras-keras lagi ais tu. So kalau dia dah tak ada keras ais dah lembut je, dah cantik bersih je, maka bolehlah kita terus masak. Okey, gitu. Hey geng, semalam baru je cairkan daging dengan cara yang sangat cepat dan mudah. Betul tak, Nek? Betul, dan cepat dan mudah. Betul, yeah. Saya sudah cuba cara cairkan daging itu, memang laju dan berkesan. Semua ini testimoni dari saya. Okay, saya dapat approve. Okay, yang cara mencairkan daging itu memang cepat dan berkesan, sangat menjimatkan masa. Okay, terima kasih. Cara ini memang sungguh berkesan dan dapat menyahbukukan daging secara pantasnya. Hey guys, saya baru tahu selama 23 tahun saya hidup ni, dengan menggunakan garam, daging yang beku tu lebih cepat cair tau. Wow, satu informasi yang baik. Saya kena beritahu jiran ni.